hingga 40 bercerita tentang dahsyatnya cabaran bagi umat Islam ya pada peringkat awal dahulu berjuang untuk keimanan di Mekah dan kita mendapat manfaat yang besar, tetapi masih lagi kita kena berjuang pada zaman COVID-19 ini. Moga-moga tuan-tuan puan-puan yang berada di rumah, frontliners yang sedang bertugas terus bersungguh-sungguh. Istilah dalam bahasa Arabnya adalah jihad, agar kita boleh membawa lebih ramai lagi ke arah kebaikan, membawa lebih ramai lagi kepada ketauhidan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak memulakan majlis kita baca, faham dan beramal dengan Al-Quran ini dengan melihat kepada surah Al-Fatihah Ustaz ya, sebagai Ummul Quran, untuk sama-sama kita ingat, jangan lupa dalam keadaan pelbagai cabaran bahawa Allah kan ada. Ustaz, mari kita sama-sama memulakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita membaca surah Al-Fatihah sebentar tadi sebagai peringatan kepada kita Ustaz ya, dan imam-imam sekarang ini sudah tentunya kena jaga betul-betul surah Al-Fatihah. Satu dari segi bacaannya, dan yang keduanya untuk melihat kandungan daripada surah Ummul Quran, induk kepada Al-Quran. Kita ulang baca dalam solat, dan juga maksud daripada surah Fatihah ini berulang sepanjang Al-Quran. Dan kalau kita bercakap tentang surah Al-Ankabut, bercakap tentang ketauhidan pada Allah, bagaimana menjadi seorang hamba yang bersedia untuk diuji. Moga-moga kita kuat Ustaz ya. Dan yang ketiganya, kita ingin melihat jalan hidup macam mana sebenarnya menjadi orang beriman, mengikut kepada orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang bacaan ini Ustaz ya, pasal kita bulan Ramadan, ada tuan-tuan, puan-puan ada yang menjadi imam ya. Mungkin ada satu dua perkara yang Ustaz boleh kongsikan sedikit agar bacaan Al-Fatihah itu yang terbaik. Kita memang diajar dalam Islam ini untuk buat semua yang terbaik. Jadi kalau boleh Ustaz kongsi satu dua penekanan pada surah ini. Okay, Alhamdulillah, kita dah baca surah Al-Fatihah tadi. Peranan musim PKP ni semua orang jadi imam kat rumah, baik lelaki ataupun mungkin ada yang perempuan. So tanggungjawab kita sebagai imam untuk memberi bacaan yang baik, sekurang-kurangnya bacaan kita itu tidak tersasar ataupun berubah kepada makna yang lain, kesalahan yang boleh menyebabkan masalah pada solat tu. Betul. Maka sebagai disebut fakiraatul imam, maka bacaan imam adalah mewakili bacaan makmum. Maka imam kena baca elok. Saya nak fokus satu benda je pada masa yang ada ni. Okey, dengar elok. Dalam surah Al-Fatihah, setiap sabdu, orang kata orang kita sebut sabdu ataupun tasydid, sabdu atau musyaddah, setiap sabdu dalam surah Al-Fatihah kena hati-hati dan kena berjaga-jaga. Jangan ringankan dia. Contoh, ramai yang baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bukan makna yang betul. Dia bismillah, ada sabdu atas lam. Okey, iyyaka, bukan iyyaka na'budu wa itu bacaan yang salah. Salah itu salah mengubah makna. Ingat, sekali anda meringan ataupun meninggalkan tasydid ataupun sabdu, anda sebenarnya telah membuang ataupun mengurangkan satu huruf daripada surah Al-Fatihah. Kurang satu huruf daripada surah Al-Fatihah, makna sudah berubah. Sama ada berubah kepada makna yang lain atau berubah pada tak ada makna. Contoh iya, ramai yang baca iyyaka na'budu wa dia tak sabdu betul-betul pada ya tadi. Kalau iyyaka, kepadamu lah, hanya kepadamu sahaja kami sembah, na'bud. Tapi kalau iya
kalau dalam bahasa Arab al-iya dengan maksud diya usyams, cahaya matahari. Cahaya matahari. Kita menyembah Allah bukan cahaya matahari, tapi disebabkan tidak kita berhati-hati ketika bacaan, maka boleh mengubatkan salah pada makna. Maka kita jaga setiap sabdu dalam surah Al-Fatihah, semua sabdu, maka bagi hak dia sabdu, tekan sedikit. Iyyaka na'. Tapi jangan melampau pula Ustaz. Ada setengah tu dia melampau, nak jaga sangat sabdu. Bismid sampai macam tu. Iyyaka na'. Jadi lain pula huruf. Dia ada henjut jangan melampau, jangan henjut macam tu. Maksud dia sebaik-baiknya ialah sederhana, bergantung pada huruf yang bersabdu. Bergantung pada huruf. Masya-Allah. Maka ini adalah panduan yang penting untuk kita ambil perhatian bagi ayah-ayah lah ya, bagi adik-adik ke anak-anak ke yang menjadi imam, ibu-ibu pun yang menjadi imam kena menjaga perkara ini. Yang saya nampak tadi pada syaddah tu jangan henjut ya. Baca biasa tapi jangan pula dimudahkan. Jangan mudahkan. Baik, apakah yang kita akan lihat dalam pembacaan kita pada hari ini daripada ayat 41 hingga 52. Mari kita tengok kepada ringkasan. Yang pertama kita akan melihat kepada apakah perumpamaan. Kita akan masuk cerita labah-labah, spider ya. Kita akan masuk kepada cerita spider pada hari ini. Pada hari pertama hari itu ada yang kata ini adalah spider yang menolong nabi ya. Nanti kita tengok pada ayat yang ke-41 kita akan baca, dan kemudian kita akan melihat Allah menerangkan berkaitan dengan Quran yang kita baca pada hari ini sebagai anugerah yang besar. Ya, dan Quran ini adalah hiburan kepada sahabat-sahabat, pada nabi yang menghadapi ujian, dan ia juga adalah hiburan kepada kita pada zaman COVID-19 ini. Nanti kita akan baca bersama, kita akan tengok subhanallah bagaimana Allah memujuk nabi, juga pujukan untuk kita pada tahun ini insya-Allah. Mari jom kita baca. Tuan-tuan yang ada di rumah buka mushaf ataupun perlu download muat turun Smart Quran. Kita memulakan bacaan daripada ayat 41 hingga 44. Silakan Ustaz. InsyaAllah sama-sama kita kembali menghayati Al-Quran, manual kita daripada surah Al-Ankabut bermula pada ayat 41 hingga ke 44 terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim daripada ayat 41 hingga 44 kita mula nak bercerita Ustaznya bahawa Allah bawakan tentang Ankabut, tentang labah-labah. Inilah yang menjadi nama bagi surah ini. Apakah yang Allah nyatakan pada ayat 41 itu? Perumpamaan ya, satu perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti labah-labah yang membuat rumah. Ya, di sinilah ceritanya, bukan labah-labah yang kisah zaman Nabi berhijrah tu yang ada spider web tu, itu adalah boleh kait tapi directnya kita ambil daripada ayat 41. Apakah yang cuba disampaikan? Allah menyatakan dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah labah-labah sekiranya mereka mengetahui. Tuan-tuan kalau baca Quran
Kalau di hujung itu ataupun di tengahnya bercakap tentang ya'lamun, dia ada kaitan dengan ulama, dia berkaitan dengan kalau tuan-tuan tahu sikit, okey, tapi kalau tuan-tuan level ulama, dan ulama dalam al-Quran konsepnya bukan sekadar tahu ilmu agama satu penting, tetapi juga dia tahu tentang ilmu sains, tentang ilmu matematik, pelbagai ilmu yang ada di dunia daripada Allah, dia tahu. Maka kesannya apa tuan-tuan? Kalau kita tahu lebih detail, lebih terperinci tentang labah-labah ini, ya, tuan-tuan boleh cari dekat YouTube tentang sebenarnya apakah yang berlaku pada labah-labah. Selepas 1400 tahun turun, saintis bertemu, oh rupanya labah-labah ini, kalau tengok ayat ini sahaja Ustaz ya, kalau kita tengok ayat ini, ittakhazat baita. Di situ sahaja nak menunjukkan yang buat rumah itu adalah bukan yang jantan, yang betina. 1400 tahun selepas turunnya surah ini, ayat ini, baru tahu rupanya yang bina spider web itu, yang kat rumah bersawang kalau ada lah kan, ataupun dekat hutan ke apa ke, bukan jantan, yang betina. Satu, ya. Jadi yang keduanya ialah apa yang berlaku, mengapa Allah nyatakan di sini wa inna auhana, ya, iaitu yang paling lemah. Kerana satu, kita tahu kita sebagai manusia kalau kita tengok memang tak kuat pun. Tapi lebih daripada itu, ada saintis yang mengkaji struktur bagi sarang labah-labah itu sebenarnya kuat untuk labah-labah lah. Labah-labah boleh kat situ. Tapi kalau saya pergi atas sarang labah-labah memang tak kuat. Jadi maksudnya ialah rumah yang amat tak kuat. Tapi lebih daripada itu, wahan ini maksudnya lemah, ada kaitan dengan hadis Nabi bahawa umat Islam akhir zaman ini banyak tapi seperti buih. Mengapa? Kerana mereka ada penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Hubbud dunya, ya, iaitu cinta pada dunia, takut pada mati. Jadi kalau kita tengok kepada rumah labah-labah ini dikaitkan dengan hubud dunia, ya, takut pada mati ini, apa yang berlaku? Si betina ustaz ya, dah bina tu, kemudian adalah si jantan masuk, kan. Si jantan bertemu dengan betina, habis bersama, apa yang dibuat oleh si betina ini ialah dia pergi kejar si jantan dan dia akan makan si jantan. Inilah rumah labah-labah tersebut. Cuba ustaz bayangkanlah kalau kat rumah kan, kalau ada suami isteri, lepas tu si isteri makan suami, lain macam tu kan. Nak menunjukkan ini memang rumah yang hancur sehancur-hancurnya, bukan sekadar lemah, tetapi dari segi hubungan sosial dalam rumah itu saling makan memakan. Ya, dan apa yang berlaku selepas si jantan betina ini berada di atas web tadi tu, maka si jantan tu kena cepat-cepat lagi. Kalau tidak memang kena kejar dengan betina. Dan kalau ikut pada saiz si betina, dia 2-3 kali ganda lebih, jadi dia boleh makanlah kepada si jantan. Allah nak beritahu pada kita perumpamaan orang yang mengambil perlindungan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah labah-labah bukanlah tempat berlindung. Kita balik rumah ustaz ya, lepas ni nak balik rumah, ya, tempat untuk kita aman, rasa selamat. Tapi kalau dalam kes ini tadi tu, yang si betina ke si jantan tadi tu balik ke rumah tu, satu spider web ini bukannya untuk berehat pun. Dia untuk memerangkap. Untuk memerangkap. Memerangkap siapa? Memerangkap serangga. Jadi bila orang berlindung kepada selain daripada Allah, sebenarnya dia berlindung kepada perangkap. Ya, berlindung dengan duit ke, dengan orang ke apa ke, berlindung pada perangkap yang amat bahaya. Dan kalau kita kaji lagi tentang labah-labah ni ustaz, 1 jam 2 jam Quran time ni tak habis. Jadi kita nak tengok pada ayat seterusnya. Allah mengetahui pada ayat 42, ma yad'una min dunihi min syai', ya, Allah mengetahui apa saja yang mereka sembah selain dia, ya, dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah beritahu tentang penerangan sambungan ayat tadi, iaitu yang mengambil selain daripada Allah untuk minta pertolongan. Dan pada ayat yang ke-43, wa tilkal amthalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Sekali lagi ada perkataan orang yang berilmu di sini. Kalau kita fikir betul-betul, tak mungkin dalam rumah saya ada macam rumah labah-labah. Ya, tempat yang tak seronok, tempat yang tidak, yang stress out. Kemudian si isteri kejar suami, kan, sama ada pakai senduk ke, ya, ataupun dia tak kejar bersenduk, pakai perkataan je, kan, yang menyebabkan si suami kejar isteri, isteri kejar suami, dan si anak pula kejar si ayah. Itu tidak mungkin berlaku, ya. Kita harapkan ia tidak berlaku. Dan macam mana tak nak berlaku perkara ini ialah dengan kita beriman kepada Allah. Si ibu pegang pada Allah, si ayah beriman pada Allah, maka insya-Allah rumah akan jadi aman
masyarakat kita akan jadi aman. Pada ayat yang ke-44 yang kita baca sebentar tadi, Allah menyatakan tentang Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, dengan benar, dengan ada tujuan. Ya. Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin. Orang beriman nampak ini kebesaran. Mungkin kita dah biasa dengar ustaz ya, Allah menciptakan. Tapi cipta ini daripada kosong menjadi sesuatu, ada tujuan. Salah satu yang Allah cipta sekarang ini ustaz ya ialah COVID-19. Ya, mesti ada tujuan. Bagi kita orang yang beriman, kita tahu bahawa ya Allah, kami tahu hikmahnya boleh tuan-tuan berada di rumah, kita belajar Quran setiap hari 1 jam minimum ustaz. Ada apa ni FB sebut komen di FB, hikmah PKP ni kami dapat hiburkan diri dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Subhanallah. Kan? Jadi bagi orang beriman, dia tahu ini adalah al-haq. Tapi bagi setengah orang, dia akan cakap apa? Satu, dia silap faham. Dia kata COVID-19 ni ini agenda daripada Amerika, daripada China, daripada mana sebagainya. Kalau katakan betul pun, tapi sebenarnya yang menciptakan semua makhluk di atas muka bumi ini adalah Allah. Dan ada tujuannya bukan kita pergi salahkan sana sini, tetapi kita tengok balik pada diri, oh rupanya Allah terima kasih kerana memberi peluang, dan inilah yang kita belajar daripada ayat 44. Kita nak melihat macam mana kita nak terus dapat manfaat hiburan daripada Allah, ya, terus betul perspektif pada Allah, ya, bukan macam orang-orang yang ambil angkabut tadi tu, dia kata bahawa Allah ciptakan ini memang diciptakan, tak ada tujuan, kami tak akan dikembalikan. Kita baca ayat yang ke-45 ustaz. Baik, alhamdulillah, hebat sekali penerangan daripada Fadil Ustaz Fazrul kita kenaan bagaimana labah-labah ini. Dan begitulah perumpamaan Allah Taala sebut watilkal amsal. Amsal, Allah guna perkataan nadribu. Daraba ni pukul. Allah pukulkan kita dengan perumpamaan begini. Dan perumpamaan ni kata para ulama, Allah Taala bagi perumpamaan yang manusia makruf, faham. Semua kenal labah-labah, Spiderman yang disebut tadi. Tapi Allah Taala beri perumpamaan, Allah Taala kata bukan semua orang yang faham, kecuali orang yang ada ilmu saja. Jom tadi kita selalu berdoa, Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berilah kami faham tentang agama, faham kepada Quran yang kami baca ini. Mudah-mudahan kita tidak terperangkap, ya Ustaz. Jom kita baca satu ayat lagi. Pada ayat yang ke-45, satu ayat saja. Pasti ada penerangan yang terbaik di situ yang boleh kita sama-sama dapat ambil manfaat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Surahul Azim daripada ayat 45, satu ayat saja ustaz ya. Sebenarnya ayat ini menjelaskan macam mana kita nak pastikan rumah kita tak jadi rumah labah-labah, dan negeri kita, negara ini tidak jadi negara spider. Ustaz ya, pasal anak-anak biasa tengok Spiderman ya. Tapi kalau tidak diberitahu tentang surah spider ini, khawatir nanti dipandang Spiderman lebih hebat pasal produk dia banyak kan. Dia punya nak begitu tu kan. Kuasa macam-macam. Rupa-rupanya tak ada apa pun ya. Allah bawakan Ankabut ini untuk menjadi pelajaran. Dan apakah formula untuk memastikan rumah kita tidak menjadi rumah Ankabut, rumah labah-labah? Yang pertama, Allah cakap utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Inilah yang kita sedang buat sekarang tuan-tuan. Quran time, kita tilawah Al-Quran, apa yang telah diwahyukan daripada kitab, kita baca, tilawah, kita cuba ikuti, lepas baca kita baca lagi, lepas baca kita faham, lepas faham kita amal, lepas tu kita baca balik, pasal kadang-kadang kita terlupa ustaznya. Bila kita baca kali kedua, saya yakin bagi tuan-tuan ya, kalau dah dengar sekali tentang surah Al-Ankabut, lain kali cuba dengar balik selepas dah ikut Quran time ini, masya-Allah kita akan rasai betapa
hebatnya Al-Quran ini yang Allah jadikan ataupun Allah turunkan untuk panduan hidayah kita dalam menghadapi kesukaran dalam hidup kita. Yang pertama ialah kita baca Al-Quran, dan yang keduanya dirikan solat. Ustaz ya. Dua perkara. Dan di dalam ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya solat itu mencegah fahsya' wal munkar. Ini biasa kita dengar waktu khutbah Ustaz ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Biasanya penceramah baca yang bahagian aqimis solah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahagian awalnya dia kadang-kadang tak baca ya. Tapi sebenarnya pasal ada orang tanya ya, ada orang tanya bahawa mengapa ada juga orang yang solat tapi perangai tak boleh pakai kan, ataupun dia punya tabiatnya dekat rumah ke dekat luar rumah dia solat, lepas tu dia boleh juga ambil duit bawah meja kan. Rupanya kalau di sini Allah menyatakan solat ini yang kedua. Yang pertama adalah tilawah Al-Quran. Kerana tilawah Al-Quran ini kita baca dan kita faham seperti mana tuan-tuan buat sekarang ini. Bila kita tengok sikit-sikit, kita tak pun pergi kepada mendalam, kita tengok sedikit-sedikit pun, saya yakin tuan-tuan yang berada di rumah dapat sesuatu yang menyebabkan, ya Allah, rasa diri kerdil, ya Allah, aku nak rasanya macam tak cukup nak pergi ke akhirat. Perasaan-perasaan itu menyebabkan hati kita makin lagi bersih. Dan bila kita dirikan, itu perkataannya Ustaz ya, dirikan, bukan menunaikan, mendirikan solat. Dia kalau diri ni Ustaz, kalau katakan membina bangunan, dia bercakap tentang qawam kan, mendirikan bangunan begini. Jadi kita rasa selamat, kita akan dilindungi. Tapi kalau kita tidak dirikan, tidak binakan betul-betul solat itu tak jadi bangunan. Ya, solat itu tak jadi bangunan. Kesannya apa? Solat itu tidak melindungi orang itu daripada fahsya' wal munkar. Dia masih lagi mudah untuk buat perkara keji dan buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi ini yang kombinasi Quran dan solat ini dalam satu ayat. Subhanallah, inilah formula untuk mengelakkan syarikat kita jadi syarikat labah-labah. Ya, daripada mengelakkan negara kita menjadi negara labah-labah. Pasal apa? Allah di hujung itu, selepas itu manfaat pertama, tercegah fahsya' wal munkar, tapi ada satu yang lebih hebat lagi. Wala zikrullahi akbar. Ingat Allah itu adalah lebih besar. Seorang pemimpin, seorang ayah, seorang ibu bila dia selalu ingat Allah, subhanallah ya. Kalau 24 jam dia ya, selain daripada tidur tu kan, dia ingat Allah, maka kesannya sudah tentu berbeza. Pasal bila saya ingat ustaz ingat saya, kan. Mungkin ustaz kalau selalu ingat sangat ya, mungkin ustaz nak buat apa ustaz? Kalau selalu ingat saya lah, kalau lah kan. Kan beri sesuatu lah. Beri sesuatu kan. Okey. Jadi kalau katakan paling kurang pun saya doalah ustaz kan. Ustaz pun doakan saya lah ya. Tuan-tuan kalau katakan ingat pada Ustaz Tirmizi, doakan Ustaz Tirmizi. Amin. Ingat saya, doakan saya dan keluarga kan. Bila Allah ingat kita, Allah akan sentiasa beri perhatian, akan sentiasa bantu kita dalam segala apa yang kita buat ya. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Kita ada banyak projek. Tasnaun ini maksudnya bukan sekadar buat biasa-biasa, tetapi kalau san'ah itu maksudnya kilang. Maksudnya ada projek besar. Apa yang kita buat, sebenarnya Allah boleh bantu projek kita, projek untuk kita kembali berbisnes macam biasa ustaz ya. Selepas COVID-19 PKP ini Allah tahu. Tapi syaratnya untuk pastikan negara rumah kita tidak jadi seperti labah-labah, kita kena buat dua perkara, Quran dan juga solat. Kita akan sambung sebentar lagi bagaimana untuk memastikan Quran dan solat ini amat berkualiti. Kita sambung kembali Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Alhamdulillah, kita kembali dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Hari ini kita berbincang tentang spider, tentang labah-labah. Alhamdulillah kita sudah pun ditempuhkan dengan bacaan daripada ayat 41 sebentar tadi, bagaimana Allah menyatakan bahawa labah-labah adalah rumahnya, rumah labah-labah ini adalah rumah yang lemah, dan janganlah kita mengambil ia sebagai panduan. Perumpamaan ini untuk kita selalu berlindung kepada Allah, jangan berlindung di web ya, web labah-labah. Jangan zaman ini asyik ada masalah saja pergi ke web, World Wide Web, pergi ke Facebook, pergi ke WhatsApp dan sebagainya, tetapi pergilah kepada Quran, pergilah kepada rumah Allah, jangan pergi ke rumah labah-labah. Kita nak melihat bagaimana formula yang Allah beritahu. Tadi kita berbincang tentang solat dan juga Quran. Quran dulu dan solat. Dua perkara ini perlu diberi perhatian agar rumah kita tak jadi rumah labah-labah ustaz ya. Diri kita dalam hati ini adalah rumah, jangan diisi dengan kelemahan,
syaratnya mestilah Quran itu ada dan solat itu sebagai peluang untuk mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak meneruskan pada ayat 46 hingga 50 bagaimana Allah membawakan diskusi bersama ahli kitab, tetapi masih lagi bercakap tentang bagaimana sebenarnya kena kembali balik kepada Allah, kembali balik kepada Quran. Pasal ahli kitab dia terima kitab dulu, tapi kitab yang diturunkan yang menjadikan rumah kita tak jadi labah-labah ditolak. Jadi mari Ustaz kita mulakan ayat 46 hingga 50 bersama tuan-tuan. Baik, sama-sama membaca pada ayat yang ke-46 hingga ke ayat yang ke-50. Al-Quran yang kita baca ini sebagaimana kaitan dengan solat yang amat rapat, kata Syekh Imam Ibn Taymiyah, antara afdal ibadat itu adalah ibadat solat. Kerana dalam solat itu terkumpul al-azkar, zikir-zikir dan juga doa. Sudah pasti zikir itu antaranya Al-Quran. Ada kaitan yang sangat rapat Al-Quran dengan solat. Bahkan mulia kita Ramadan hari ini adalah kerananya antaranya Al-Quran. Maka alhamdulillah dapat kita hidupkan rumah-rumah kita musim ni dengan Al-Quran, roh dan juga solat-solat yang kita lakukan. Mudah-mudahan rumah kita tak jadi seperti mana disebut sebagai, janganlah kamu jadi rumah kamu seperti kubur. Hidupkan dengan solat dan juga Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 46 hingga 50 kita akan baca sebentar lagi Ustaznya, ayat 51 hingga 52. Satu muka surat ini pasal Quran, 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 Quran dan Quran. Ya Ustaznya. Subhanallah, pasal bila Allah beritahu tadi, Allah jangan jadi rumah angkabut ya. Kalau nak tahu rumah tu dah jadi sarang labah-labah ya. Quran tak dibaca ya ataupun tak ada solat.
Sekarang ini mungkin adalah kita tak boleh pergi ke rumah Allah, ke masjid, tetapi di rumah tuan-tuan boleh sahaja membina mihrab, tempat solat ataupun Quran corner, ya. Itu kempen yang kita buat sekarang Ustaz, ya, yang wakaf yang kita sampaikan Quran itu ke hospital-hospital, mereka letak satu corner baca Quran, ya, bersama-sama. Jadi inilah yang tuan-tuan di rumah kalau dah ada, insya-Allah harapnya dah ada, itu cara untuk memastikan tak jadi rumah labah-labah. Jadi di dalam ayat yang ke-46 ini bercakap tentang hujah bersama dengan ahli kitab, orang yang diberikan kitab, yang pakar pada kitab, ya. Kalau nak berhujah dengan mereka mesti cara yang bagus, ya, cara yang bagus. Kesamaan yang ada ialah Tuhan dan juga kitab. Sekali lagi perkataan unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum. Cari kesamaan. Bila kita cari kesamaan, maka itulah cara kita berhujah, jangan makin bergaduh, ya. Ini kalau kita bercakap dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ustaznya Kristian. Tetapi yang saya nak beri perhatian pada tuan-tuan pada hujung ayat 46 itu, wa nahnu lahu muslimun. Perkataan lahu itu, kami padanya Islam. Ya, nampak macam ringkas saja, tapi nak ceritanya bagi ibu, ayah, bagi anak, adik-adik yang ada, kita Islam bukan kerana ayah. Bukan saya solat, saya baca Quran ini pasal mak dah suruh baca, saya baca je lah, kan? Bukan laha, tetapi lahu. Lahu ini merujuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang berada di depan kaca TV, kalau buat kerana Allah, insya-Allah kalau Quran time ini ada lagi ataupun dah tak ada pun, tuan-tuan akan terus istiqamah dengan Al-Quran. Itu kerana kita menyerah kepada Allah, lahu, ya, istilah yang digunakan di situ. Pada ayat 47 Allah bercakap tentang Alkitab, ya. Kemudian Allah membawakan kepada siapa orang, dia ramai orang yang percaya pada Al-Quran ini, tetapi Allah bawa di hujung itu wama yajhadu biayatina illal kafirun. Ya, yajhadu bukannya yajhadu. Kalau yajhadu itu bersungguh-sungguh. Yajhadu ini maksudnya dia tahu kebenaran, tetapi dia kata dah. Tak apalah, Quran tak apa. Dan kalau tuan-tuan mendengar surah-surah yang kita dah bincang ustaz, ya, kita dah tak boleh, kita rasa macam dia Quran ni memukul kita tu, pop. Kita dah tak boleh dah nak mengelak daripada kebenaran itu. Tetapi orang yang digelar kafir itu bila dah diberi tahu tentang kebenaran, dia tetap ingkar, dia menafikan kepada Al-Quran itu. Maka pada ayat 48 Allah menyatakan bahawa Nabi tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik. Nabi tidak tulis pakai tangannya sendiri, ya. Quran ini Nabi tatlu. Ustaz, ya, kalau kita tuan-tuan kalau perasan perkataan tatlu itu maksudnya Nabi tilawahkan, bacakan kepada mereka. Apa maksud tilawah? Nabi bercakap dengan mereka, ustaz, ya, bukan bercakap pakai perkataan dia. Ambil perkataan itu daripada Al-Quran. Dia kalau cakap biasa ustaz, ya, saya dulu bila berceramah, kalau guna perkataan sendiri nak motivasi orang lah, ya. Motivasi sejam 2 jam, kalau program 1 hari 2 hari, dia jadi memang letih. Pasal nak fikir macam mana nak memotivasikan orang, kan. Tetapi bila kita tilawah macam Quran time ini, kita baca je Al-Quran, kan. Kemudian kita tengok okey apa maksudnya, itu sahaja. Subhanallah, kan. 1 hari, 2 hari, 3 hari pun dia tak penat, kan. Tapi yang lebih lagi daripada itu ialah apa? Ini adalah perkataan daripada Allah SWT, motivasinya lain macam. Ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah, bila kita tengok satu-satu di sini walaupun ringkas, tetapi inilah the power of Quran, ya, kehebatan Al-Quran yang Allah ingin sampaikan kepada kita agar kita tidak ragu-ragu lagi, ya. Istilah kat sini idzal lartabal mubtilun. Pada ayat 49 itu amat menarik, ya, bagi tuan-tuan. Mari kita beri perhatian kepada perkataan bal huwa ayatun bayyinat fi suduril ladzina utul ilm. Sudur ini, hati kita ni ada perasaan, kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang tak bersemangat. Sinilah tempat syaitan yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi ada perasaan itu ustaz, ya. Tetapi Allah bercakap bahawa bila ada Al-Quran ini, utul ilm, maksudnya ilmu dan juga perasaan ini dia bergabung. Ya, dia bukan sekadar intelek akademik. Quran ini dia ada akademiknya. Boleh pergi dalam kena buat PhD baru habis kaji tentang spider. Tetapi dalam masa yang sama, kalau kita tahu sikit pun, kita pun sudah tersentak hati kita untuk membuat perubahan agar kita kuat bersama dengan Allah SWT. Itulah Quran. Allah terangkan pasal Al-Quran pada ayat yang ke-50 pun, ustaz, ya. Kalau kita tengok ayat 50 itu,
wa qalu laula unzila ilaihi alaihi ayatun min rabbih qul innamal ayatu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Mereka tanya, tak ada ke mukjizat lain daripada Tuhan? Nabi cakap bahawa mukjizat ini datang daripada Allah. Aku ini hanyalah menyeru, ya, memberi amaran. Nak ceritanya, ada orang yang tidak menghargai Quran. Dia kalau boleh dalam hidupnya, kalau nak tahu betul Allah bantu saya COVID-19, besok dah selesai. Kan? Tetapi bagi orang yang sentiasa beriman, dia tahu bahawa COVID-19 ada lagi ke tidak ada. Bila saya dapat Quran, ya Allah, ini adalah hadiah amat besar untuk saya pada Ramadan kali ini. Itu sebabnya kita nak akhiri perbincangan kita pada hari ini pada ayat 51 dan 52. Allah menekankan sekali lagi pasal Al-Quran. Jom Ustaz. Okay, insya-Allah kita kembali membaca ayat yang ke-51 dan juga 52. Moga-moga kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta peringatan bagi orang-orang yang beriman, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitaba yutla 'alaihim إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العظيم. Surahul Azim, ayat ke-51 52 ini Allah menekankan sekali lagi Ustaz, ya, muka surat ini pasal Quran kerana formula pada ayat 45 tadi, Quran campur solat. Bila Quran kita faham di luar solat, kemudian kita bawa dalam solat, itulah puncak kepada ibadah kita kepada Allah, yang kita memahami apa yang sedang Allah sampaikan. Mari kita tengok kepada ayat 51. Awalam yakfihim, apakah tidak cukup bagi mereka bahawa kami telah menurunkan kepadamu kitab yang dibacakan pada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pengajaran bagi orang yang beriman. Itu terjemahan Ustaz, ya. Kalau kita tuan-tuan baca terjemahan, okey. Tetapi kita dah belajar tadi bahawa Al-Quran ini dia bukan sekadar academic intellectual terjemahan, ya, tetapi dia menyentuh kepada sudur, menyentuh kepada sadar, kepada hati kita. Mari kita tengok apakah perasaan di sebalik ayat ini. Ini kalau kita tadabbur Ustaz, ya, kena tengok dia punya isinya, kemudian ambil peringatan bahawa dia akan memberi manfaat yang besar. Apakah isinya? Allah menyatakan awalam yakfihim. Tak cukup ke? Kan? Tak cukup ke? Nak menceritakan bahawa ada orang yang dia tak cukup dengan Al-Quran, dia nak minta mukjizat lain. Ya, dalam keadaan 2020 ini, ya, tahun 2020 ketika berlaku COVID-19 ini, dia merasakan bahawa Allah ni betul ke nak bantu kita? Tapi sebenarnya dapat kita bersama Al-Quran, sebenarnya inilah anugerah daripada 7 petala langit yang tak semua orang di Wuhan ataupun di Washington DC ataupun di Kuala Lumpur yang dapat menikmati perkara ini, kecuali apabila kita betul-betul bersungguh. Wallazi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini ayat akhir surah ini Ustaz, ya, yang kita akan dalami pada hari esok insya-Allah. Jadi dalam ayat 51 ini Allah menyatakan tak cukup ke? Inna anzalna alaikal kitab yutla alaihim. Iaitu maksudnya yang dibacakan kepada mereka. Kita dapat baca hari ini Ustaz, ya, Ustaz baca dan yang penonton di rumah dengar, ataupun tuan-tuan yang di rumah pun dapat baca tilawah Al-Quran. Ini adalah satu anugerah. Dan anugerah ini bagi setengah orang kata, alah ini kan dengar Quran je, bukannya dapat duit pun, kan? Tapi sebenarnya ada orang duit banyak dalam akaun sekarang Ustaz, ya, tapi tak boleh makan spaghetti ataupun tak boleh makan kambing pasal dia ada masalah kesihatan, kan? Jadi itu adalah nak menceritakan bahawa kalau dapat hidayah, dapat tilawah Al-Quran
ini adalah satu rahmah. Ya, istilah Allah bagi kat sini, satu kasih sayang daripada Allah. Tuan-tuan sebenarnya disayangi kerana jaga rumah daripada jadi sawang laba-laba dengan Al-Quran. Dan yang keduanya, Quran ini zikra, mengingat pada Allah. Ia adalah peringatan. Kalau tuan-tuan dengar satu dua tadabbur ini kita rasa terkejut, sebenarnya itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 52 sekali lagi Allah cakap, katakanlah cukuplah Allah baini wa bainakum syahida. Cukuplah Allah dengan itu. Ini memberi pujukan kepada Khabbab, memberi pujukan pada Nabi bahawa cukuplah Allah. Kerana apa? Kerana kalau saya bersama Allah, saya tak jadi rugi. Kalau kamu menyeksa kami, kalau saya ada ujian, saya kembali pada Allah, saya tak rugi. Tapi kalau saya ada ujian COVID-19, saya tak serah kepada Allah, ulaika humul khasirun. Kamulah, merekalah orang-orang yang rugi. Yang kita harapkan Ustaz, ya, dalam apa yang kita tengok sebentar tadi, paling kurang ada 3 perkara yang boleh kita ambil sebagai pelajaran, pengajaran, sebagai resolusi akhir kita. Yang pertama apa? Yang pertama ialah kita hendaklah kembali kepada Allah ketika ada ujian, Ustaz, ya, iaitu bukan kepada tempat yang lemah berdasarkan pada ayat 41 tadi, bukan rumah Ankabut, ya, kita pergi kepada Allah Subhanahu taala. Yang kedua, macam mana nak memastikan rumah ini, negeri dan negara ini tidak selemah Ankabut, okey, rumah Ankabut, Quran dan solat. Yang kedua. Dan yang ketiga, macam mana kita nak baca Quran? Kita kena baca Quran ini dengan niat untuk mendapat rahmat dan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kalau boleh kita berdoa, ya, bagaimana untuk kita dapat manfaat daripada ayat yang kita baca sebentar tadi, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. إلهنا أنت الشافي، إلهنا أنت الكافي. يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض. يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام. يا من كفانا، يا من كفانا، يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء، وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. يا الله يا Tuhan kami, لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. Janganlah Engkau biarkan dosa kami ini kecuali Engkau ampunkan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam keadaan kesakitan kecuali Kau sembuhkan kami, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau biarkan kami dalam kesesatan kecuali Kau berikan kepada kami hidayah, ya Allah.
wala 'asiran illa yassartah. Ya Allah, jangan biar kami dalam kesulitan, kepayahan kecuali Kau turunkan kemudahan buat kami ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki untuk membaca Al-Quran-Mu pada setiap hari di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami lupa membacanya ya Allah. Kurniakanlah kepada kami pahala bacaan kami ini ya Allah, huruf demi huruf ya Allah, kalimah demi kalimah, ayat demi ayat ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau kurangkan pahala kami ya Allah. Sekiranya keandai kami membaca dalam keadaan yang salah ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah Kau kurangkan pahala kami ya Allah. Lindungilah kami ya Allah. Peliharakanlah kami ya Allah. Ya Allah, janganlah Kamu jadikan kami di kalangan orang-orang yang muflis pahala di hari akhirat ya Allah, disebabkan mata kami, tangan kami, lidah kami ya Allah. Peliharakanlah kami ya Allah. اللهم احفظ علينا والدينا وذرياتنا وأزواجنا وأرحامنا نسألك يا الله وأنت على كل شيء قدير. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah. Engkaulah Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkaulah yang berkuasa di atas segala sesuatu ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, Kau merdekakanlah kami di kalangan hamba-Mu ya Allah. Ya Allah, merdekakanlah kami daripada api neraka ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, senaraikanlah kami semua di kalangan hamba-Mu yang berjaya dimerdekakan daripada api neraka ya Allah, sebagaimana sabda janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, moga-moga Allah menerima doa kita Ustaz ya, menjadi orang-orang yang bersama Al-Quran, yang sentiasa membawa Al-Quran dalam solat ya, sehingga kan solat kita amat bermakna untuk mengingat wala zikrullahi akbar. Itu adalah cara bagaimana nak memastikan rumah kita tidak menjadi rumah labah-labah. Dan itu sebabnya kita sebelum kita di hujung ini kita ada soalan. Ustaz ya, masih lagi kita ada soalan kuis untuk tuan-tuan yang mengikuti hari ini. Saya serahkan pada Ustaz untuk soalan tajwid. Okey, untuk soalan tajwid, sila nyatakan ataupun berikan empat contoh hukum izhar syafawi. Hukum izhar syafawi di dalam ayat yang kita baca pada hari ini. Okey, terima kasih Ustaz ya, berikan 4 contoh. Itu adalah soalan pertama. Tuan-tuan kena kumpulkan ya daripada Isnin hingga Jumaat. Jumaat tuan-tuan barulah hantar jawapan ke nombor dan juga ataupun hashtag yang akan dimaklumkan sebentar nanti ya. Tu sudah ada, iaitu kuis MQT, hashtag kalau di Facebook nak bagi jawapan, ataupun WhatsApp kepada nombor 0118564437 ya. Jadi soalan untuk tadabbur apa? Kumpulkan, jangan hantar sekarang. Nak hantar boleh tapi kita tak tengok lagi jawapan. Soalan tadabbur ialah mengapa surah ini dinamakan Al-Ankabut? Ya. Jadi harapnya tuan-tuan boleh jawab sebaik mungkin, dan kerana kita nak memastikan kita ambil pelajaran, kita tidak mahu rumah kita jadi rumah yang lemah seperti Ankabut. Kita tidak mahu juga negara ini, kita tidak mahu jadi hospital yang ada Ustaz ya, tidak mahu jadi hospital labah-labah ya. Jadi itu sebabnya tuan-tuan yang menyokong kita masih dalam program wakaf Al-Quran, kita mensasarkan agar hospital dikuatkan dengan Al-Quran, pusat-pusat kesihatan dikuatkan dengan pesakit-pesakit kembali kepada Allah yang Maha menyembuhkan, yang Maha melindungi. Jadi bagi tuan-tuan yang ada kesempatan, ada nombor di atas skrin, terus berwakaf untuk kita membina kekuatan untuk negeri-negara ini agar terus kita ini bersama Allah, tidak ke rumah labah-labah. Bertemu lagi pada hari esok insya-Allah jam 12 dalam bahagian keempat ya, bahagian akhir kita akan tengok macam mana ganjaran bagi orang yang sentiasa berpegang pada Al-Quran. Khabbab, kita nak sambung balik cerita Khabbab besok, bagaimana walaupun terseksa, bahagian keempat penuh dengan cerita yang menghiburkan, beliau tetap bersabar. Dan kalau tuan-tuan ingin ikuti ulangan malam ini pada jam 10 malam. Bertemu lagi Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19.